sejahtera dan salam Sarawak Kusayang. Buletin Ukas edisi malam 24 Julai 2021 bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita, program ziarah Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS diteruskan di Dewan Undangan Negeri Dun Bekenu sebagai inisiatif menyantuni golongan yang memerlukan di situ. Dalam program pada Jumaat itu, bantuan makanan termasuk keperluan bayi telah diagihkan kepada penduduk memerlukan di situ. Sebagai tanda sokongan terhadap program ziarah UKAS, Pusat Khidmat Masyarakat Parlimen Sibuti turut memberi sumbangan yang sama agar lebih ramai penerima dapat merasai sumbangan daripada agensi kerajaan itu. Menteri Muda, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bekenu, Datuk Rosi Yunus, hadir untuk menyerahkan sumbangan bertempat di Pusat Aktiviti Belia Sibuti pada Jumaat. Seramai 9 orang penerima hadir untuk menerima sumbangan berkenaan sebagai simbolik dengan jumlah sebenar penerima seramai 32 orang sebagai mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan ketika Pelan Pemulihan Negara PPN Fasa 2 ini. Sementara itu, Datuk Rozi menggesa orang ramai yang memerlukan bantuan makanan untuk terus memaklumkan kepada wakil rakyat dan agensi kerajaan berkaitan dan tidak perlu mengibarkan bendera putih. Beliau menegas demikian dalam program ziarah UKAS yang diadakan di Pekarangan Surau Medan, Niaga Bekenu pada Jumaat. Dalam program itu, beliau telah melakukan simbolik serahan bantuan makanan kepada 5 orang penerima saudara kita dari Kampung Rambai dan Kampung Jenggalas. Keseluruhannya, seramai 105 orang saudara kita dari kawasan Dun Bekenu menerima bantuan makanan tersebut. Selain makanan, mereka turut menerima sumbangan pembersih tangan dan pelitup muka sebagai langkah mengekang penularan pandemik COVID-19. Laporan seterusnya, seramai 50 orang lagi penerima yang tersenarai akan menerima bantuan makanan dan barangan kesihatan sempena program ziarah UKAS. Kali ini ia melibatkan kawasan Dun Engkelili yang terdiri daripada 5 kategori iaitu golongan asnaf, sakit kronik, orang kelainan upaya, OKU, warga emas dan ibu tunggal. Sumbangan telah disempurnakan oleh Penghulu Ahmad Suhaili Ahmad melalui penghantaran dari rumah ke rumah dan dibantu beberapa wakil daripada pejabat daerah kecil Engkelili untuk mempercepatkan proses pengagihan. Penghargaan terima kasih yang tidak terhingga dizahirkan oleh setiap penerima atas keprihatinan kerajaan negeri, UKAS dan pihak yang terlibat dalam membantu mengurangkan bebanan dan tekanan yang dihadapi penduduk sepanjang pandemik COVID-19. Masih dengan laporan program ziarah UKAS, giliran 50 penduduk dari 6 buah kampung di Limbang menerima bakul makanan sumbangan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS. Simbolik penyampaian bakul makanan telah disempurnakan Pemancar Abu Bakar Tinggal dan Penghulu Ahmad Bini kepada setiap pengurusi Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK. Penerima sumbangan terdiri daripada golongan asnaf, ibu tunggal, warga emas dan golongan orang kelainan upaya OKU yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Antara kampung yang terlibat ialah Kampung Meritam, Kampung Telahak, Kampung Binjai, Kampung Ulak, Kampung Menggatai dan Kampung Buang Abai. Ketika ditemui, salah seorang pengurusi JKKK yang mewakili penerima menzahirkan rasa syukur dan berterima kasih kepada UKAS atas keprihatinan dan inisiatif memberikan sumbangan bakul makanan berupa keperluan harian dan pelitup muka serta pembersih tangan. Sementara itu, Pemancar Abu Bakar turut menasihatkan mana-mana penduduk kampung yang tidak mempunyai bekalan makanan untuk memaklumkan kepada Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK untuk dipanjangkan kepada agensi berkaitan. Berikutnya, sokongan dan kerjasama penduduk Penan di kawasan Umar Penan Long Peran dan Umar Penan Long Jai melancarkan program vaksinasi bergerak yang diadakan di situ pada Rabu. Menurut Ahli Parlimen Hulu Rejang, Datuk Wilson Ugak Kumbong, kerjasama ditujukan itu sekaligus menepis dakwaan meleset segelintir pihak kononnya kaum Penan enggan divaksin. Saya merasa bangga kerana mereka atas inisiatif oleh agensi dan pegawai daerah dan juga penghulu luhat selaku pengurus ketua kaum Penan di daerah Melaka telah memberitahu kepada semua rakyat dan penduduk di Peran ini. Jadi saya tidak sangka mereka begitu gigih dan mereka mahu divaksinkan. Tidak seperti mana yang telah diwal-wal oleh sebilangan yang rakyat yang tidak mengatakan Penan ini tidak mahu divaksinkan. Tapi pada hari ini mereka bersungguh-sungguh dan inilah satu kebaikan dan juga mereka telah disetujui.
Menjelas demikian kepada UKAS semasa meninjau program itu pada Rabu, Datuk Wilson yang juga pengerusi Institusi Kebangsaan untuk Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan NIOS Malaysia turut memuji kaedah suntik dahulu daftar kemudian kerana berjaya mempercepatkan program vaksinasi di kawasan pedalaman. Jadi saya percayalah ini inisiatif yang terbaik oleh Yang Berhormat Ketua Menteri Sarawak kita. Kita buat vaksin dulu, register kemudian. Kalau kita mengikut MySejahtera yang telah diberikan oleh Kerajaan Pusat, kita belum singgungi di dalam peran ini, mana ada internet, mana ada line komunikasi kita. So, kita mempunyai satu cara yang baik, kita pergi, tim-tim kita ini, terus pergi ke pedalaman, jekan, sudah habis jip, kita register. Sementara itu, residen bahagian Kapit, Nyurak Keti berkata kira-kira seramai 59,000 atau 63% penduduk di Kapit telah divaksin dos pertama setakat 20 Julai 2021. Jadi untuk makluman secara keseluruhan bagi bahagian Kapit, sehingga semalam kita telah pun mencapai kurang lebih 63%, iaitu terdiri daripada 59,000 dos pertama telah pun diberi kepada masyarakat di bahagian Kapit, dan kita telah pun yang telah kita siap aktiviti vaksin daerah Kapit, daerah Belaga. Daerah Belaga besok kita akan siap untuk dos pertama. Bagi daerah Bukit Mabung, cuma kita tinggal 2 tempat saja lagi, iaitu Long Pingut dan Long Unai. Dalam pada itu, Wakil Masyarakat Penan Penghulu Luhat Ayub amat menghargai inisiatif pihak kerajaan khasnya agensi-agensi kerajaan kerana sanggup turun padang ke Rumah Panjang Kaum Penan di Belaga bagi melaksanakan program vaksinasi ini. Terima kasih pada pagi hari ini saya Penghulu Luhat dari Penan sebagai memberi terima kasih dengan semua yang kerajaan yang datang pada hari ini bersama dengan kita menyampaikan izin ini yang telah untuk menyelamatkan semua dan semua kita rakyat yang terlibat PCO, PNO, Resdin datang pada hari ini supaya selamat kita dengan kita semua yang jaga diri, jaga semua supaya kita pun nanti. Terima kasih juga dengan kerjaan kita tidak pilih kasih, dia orang tidak sedang kuliah ini menyayang rakyat sebab membagi misi ini dengan semua lengurun, pulang, calon, linau dan semua rumah panjang. Seterusnya mengenai tinjauan adun pakan Tan Sri William Mawan Ikom ke tapak projek di bawah program transformasi luar bandar RTP di daerah Pakan pada Khamis. Beliau bersama pegawai dari Jabatan Saliran dan Pengairan bahagian Sarike meninjau tapak dan menyerahkan projek RTP Jalan Konkrit Rumah Minang Batu 2 Pakan. Simbolik penyerahan projek bernilai RM100,000 itu kepada kontraktor pelaksana turut dihadiri Tuai Rumah Minang. Dalam pada itu, Tan Sri William Mawan berharap siapnya projek akan memberi keselesaan dan kemudahan kepada penduduk di rumah panjang tersebut. Selanjutnya, seramai 32 ahli Majlis Bandaraya Miri MBM telah menghadiri angkat sumpah pelantikan semula ahli-ahli Majlis Bandaraya Miri dan menandatangani sijil akuan menerima jawatan berkuat kuasa mulai 1 Julai 2021 hingga 30 Jun 2022 pada Jumaat. Upacara angkat sumpah pelantikan semula ahli-ahli majlis pihak berkuasa tempatan telah diadakan dalam talian dan disaksikan Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg. Mendahului senarai angkat sumpah Datuk Bandaraya Majlis Bandaraya Miri Adam Yi Siu Sang diikuti timbalan Datuk Bandaraya Majlis Bandaraya Miri Julaihi Muhammad dan Setiausaha MBM Moshidi Frederick. Semasa ditemui selepas upacara angkat sumpah, Datuk Bandaraya Miri Adam Yi berkata, MBM akan memfokuskan kepada slogan bandar peranginan hijau, pintar dan hidup. Broadly speaking, the way forward for Miri City Council for the next year will be to enhance the new slogans that we have. That is green, smart and most livable resort city. So we are paying special attention to these aspects on top of the routine
services that we are providing, and for the services we are routinely providing, we will do all we can to further improve those services delivery. Dalam pada itu, Adam Yee turut mengambil kesempatan mengucapkan terima kasih kepada semua kaki tangan MBM atas perkhidmatan cemerlang mereka selama ini. I also would like to take this opportunity to thank the City Secretary and his senior staff and all the staff of the Miri City Council for giving us the support and cooperation for the past few years. And I am sure this support will continue into the next year. So together we will build a better Miri. Dalam pada itu, seramai 32 ahli Majlis Daerah Bau MDB turut mengangkat sumpah pelantikan semula jawatan sedia ada berkuat kuasa 1 Julai 2021 hingga 30 Jun 2022. Upacara angkat sumpah pelantikan telah diadakan di Dewan Mesyuarat MDB dan secara maya menggunakan aplikasi Zoom melibatkan seluruh agensi di bawah Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak pada Jumaat. Antara yang dilantik semula termasuk Pegawai Daerah Bau sebagai pengerusi Anilia Siam dan Timbalan Pengerusi William Ding serta ahli-ahli yang lain. Pelantikan semula tersebut adalah keputusan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMKN selaras dengan peruntukan Seksyen 14/6 Local Authority Ordinance 1996. Laporan berikutnya, di Tanjung Manis, Majlis Daerah berperanan sebagai pemangkin kepada aspek pembangunan, bukan sahaja infrastruktur, malah pembangunan ekonomi. Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talef Saleh berkata, contohnya Majlis Daerah Matu dan Daro (MDMD) mampu menjalankan amanah dan melaksanakan pelbagai pembangunan infrastruktur. Dari aspek peningkatan ekonomi, MDMD ujarnya telah bertanggungjawab menyediakan pasar untuk penduduk menjalankan perniagaan. Beliau berkata demikian sebelum Majlis angkat sumpah pelantikan ahli-ahli Majlis MDMD di Dewan IKS Pusaka Tanjung Manis bermula pada Jumaat. Pada majlis itu, seramai 32 ahli Majlis MDMD mengangkat sumpah pelantikan semula yang disaksikan Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari tun Datuk Abang Openg secara maya. Dalam pada itu, Datuk Len yang juga Adun Kuala Rajang menyifatkan tanggungjawab ahli majlis dan juga warga kerja MDMD bukan mudah dalam menguruskan 3 daerah dalam pentadbiran majlis tersebut. Ujarnya, ia memerlukan perancangan, komitmen dan sumber kewangan yang stabil bagi mencapai pembangunan yang seimbang untuk ketiga-tiga daerah Tanjung Manis, Matu dan Daro. Beliau juga berharap ahli majlis menjadikan kepercayaan atas rantikan sebagai amanah yang perlu digalas dalam melestarikan agenda pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Sekian edisi malam bersama saya Janet dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.